So sebab hari tu memang masuk banyak benda lah kan, sebab fizik hari tu dua topik lah masuk. Satu daya apa, leraian daya, lepas tu daya dalam keseimbangan lah. Kita teruskan je lah yang tu. So hari ni nak masuk tajuk yang terakhir dalam topik yang pertama tu. So nama dia kekenyalan lah untuk fizik. So kekenyalan ni mudah je konsep dia, sebab dia tak melibatkan pengiraan yang complicated. So sebelum tu kita tengok dulu kesan daya yang kita dah belajar sebelum ni. So kesan daya, apa yang menyebabkan apa yang daya boleh buat lah. So yang pertama, daya boleh menggerakkan objek pegun. Maksudnya kalau objek tu tak bergerak, dia boleh menggerakkan objek tu. Ataupun kalau objek tu dah bergerak, dia boleh memberhentikan objek tu. So yang tu tugas daya lah. Yang kita dah belajar juga tahun lepas, daya boleh mengubah hala laju. Sama ada dia ubah arah ke, ataupun dia bagi slow down ke, ataupun dia speed up. Dia boleh melajukan ataupun memperlahankan objek tu. So yang ni kita boleh kategoriskan dia dalam pengukuran pecutan lah. So dia boleh memecutkan ataupun menyah pecutan objek itu. So dalam bahasa lain dia mengubah hala laju lah, sama ada arah ataupun kelajuan dia tu. Yang hari ni kita nak sentuh adalah mengubah bentuk dan saiz objek. Yang ni belum kita cakap lagi. So macam mana daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek? So dia dalam konsep kekenyalan lah. So kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. So kekenyalan ni maksudnya kalau kita kenakan daya ke suatu objek, objek tu tak bergerak pun. Objek tu duduk stay macam tu saja. Cuma bentuk objek tu akan berubah, tetapi dia akan kembali semula ke bentuk asalnya bila kita buang daya tu. Maksudnya contoh kalau kita ada span, lepas tu kita kenakan daya kan. So span ni mula-mula dia akan kemik lah bila daya tu duk kenakan ke atas dia. Tapi bila kita tak kenakan balik, kita buang balik, span tu kembali kepada bentuk asalnya. Yang tu adalah konsep kekenyalan lah. So dalam topik ni, kekenyalan ni kita nak study dia, kita guna spring lah selalunya, spring. Sebab kalau guna getah ke ataupun pemadam ke, span ke, susah nak kita ukur dia. Kita guna spring selalunya, sebab dia mudah dibuat dalam lab, dalam makmal. So kita contoh kat sini yang muka surat sebelah dia ni, kita ada spring. Satu spring ni tidak dikenakan daya lah. Spring ni dalam kedudukan asalnya, maka pemanjangan dia kita namakan L0, L0. So yang ni adalah panjang asal dia, panjang original dia. Tapi bila spring tu dikenakan daya, contohnya kita letak pemberat kalau kat bawah ni kan, letak pemberat, maka spring tu akan memanjang kan. So ada pemanjangan. Tetapi yang kita nak kira dalam fizik adalah beza panjang akhir dengan panjang asalnya. Kita panggil pemanjangan spring lah, simbol dia X. So beza dia nak kira dia macam mana panjang akhir tolak dengan panjang asal. So tak kisahlah unit apa, selalunya sentimeter lah, cm. Sebab spring taklah panjang sangat sampai meter kan. So kita guna cm lah, sebab kita ukur guna pembaris tu kan. So selalunya dalam unit cm, tetapi nanti kita akan tukar dia dalam meter lah kalau nak masukkan dalam formula. Sekejap saya tunjuklah formula dia tu. So basically pemanjangan spring saja yang kita nak tengok, iaitu beza yang akhir tolak yang awal, bukan panjang akhir tu. Dia kena tolak lah. So hubungan daya dengan pemanjangan spring tu kita panggil hukum Hooke. Hukum Hooke dia kata pemanjangan spring tu X tu berkadar terus dengan daya diberi kalau daya tu tidak melebihi had kenyal spring tu. Had kenyal tu apa? Had kenyal tu contohlah kalau kita tambah lagi daya, kita tambah lagi pemberat banyak-banyak, lama-lama spring ni dia akan meregang sampai tahap dia dah rosak. Sampai dia, kalau kita buang balik daya ni, dia takkan kembali semula jadi L0 yang awal tu, L0 tu yang asalnya takkan jadi. Dia akan
memanjang sikit. Pernah korang pemain spring kan, tarik panjang-panjang, lepas tu lama-lama spring tu dia tak akan jadi spring yang asal dah. Dia dah rosak lah kita panggil. Yang tu maksudnya had kenyal. Dia ada had kenyal spring tu tertentu lah. Setiap spring tu ada had kenyal yang tersendiri. Kalaulah daya yang kita duk bubuh tu tak lebih daripada had kenyal, maka hukum hook diterima. Maksudnya panjang dia tu berkadar terus. Berkadar terus tu maksudnya kalau kita letak satu pemberat, panjang dia satu kali ganda. Kalau dua pemberat, dua kali ganda pemanjangan dia. Tiga pemberat, tiga kali ganda. Kecuali kalau dah lebih had kenyal, dah tak boleh guna dah lah hook ni sebab spring pun dah rosak. Okey, sampai setakat ni boleh faham? Faham. Faham Okey, so kita nak tunjuk formula untuk tajuk ni. Formula dia simple je. Tadi kita kata hook kata pemanjangan spring. So ni pemanjangan kan X ni, pemanjangan spring berkadar terus dengan daya. Maka kalau kita terbalik pun tak apalah, F berkadar terus dengan X. Maka kalau kita nak buang simbol berkadaran ni, nak tukar jadi simbol sama dengan, kita kena tambah pemalar K ni. So K ni nama dia pemalar spring. K sama dengan F bahagi X, daya bahagi pemanjangan. So kalau kita tengok unit dia macam mana, unit untuk K ni, F dia adalah Newton, X ni selalunya meter. Kalau kita tukar dalam SI lah, tadi saya cakap dia dalam sentimeter, yang tu untuk ukur dalam lab. Tapi dalam formula kita kena bubuh meter lah. So maka unit dia akan jadi mm-1. Yang ni adalah untuk unit pemalar spring. mm-1. Dia boleh juga jadi ncm-1. Tapi kita jangan guna sangatlah cm tu dalam pengiraan kita, sebab selalunya pengiraan K ni akan melibatkan banyak benda lagi. Bukan setakat nak kira pemalar spring, K ni juga digunakan untuk kira benda lain juga. So kita kena berhati-hatilah tukar dalam unit SI, nm-1. Okey, faham setakat ni? Okey, ingat unit dia nm-1 untuk pemalar spring K tu. Okey, kita tengok graf. Okey, graf Fx, selalunya lah Fx. F tu dalam Newton, X tu dalam meter. So graf dia berkadar terus, straight lah kan, straight, sentuh kosong. Maka kalau kita nak cari pemalar spring daripada graf macam mana, tadi kita kata pemalar spring tu F bahagi X kan. So F bahagi X, maka dia adalah kecerunan. Kecerunan lah F bahagi X. Sebab kecerunan kan Y bahagi X kan. So K ni adalah kecerunan graf, dapat daripada kecerunan graf. So tu cara nak kira K kalau tak ada formula. Maksudnya dia bagi graf, maka kita kena kira kecerunan. Okey, yang saya kata apa lagi tugas K yang selain daripada nak kira kecerunan, dia nak kira tenaga keupayaan kenyal. Yang ni hampa dah belajar dah waktu form 3, tapi yang tu just bagi formula je, tapi tak bagi orang kata apa, cara nak dapat dia tu. So tenaga keupayaan kenyal ni maksud dia adalah kerja yang dilakukan untuk meregangkan atau memampatkan spring. Itu maksudnya tenaga keupayaan kenyal. Keupayaan dia tu, kerja yang dilakukan untuk meregangkan atau memampatkan spring. Dia adalah kerja, work. Kerja maksudnya ada daya, ada sesaran. So daya W sama dengan daya darab sesaran. Ni hampa belajar waktu form 3 juga. So kerja, dia adalah kerja, dia ada daya, dia kena ada sesaran. So dalam graf kita ni, daya kita memang ada dah F, tapi sesaran kita ni sebenarnya adalah X. Sebab unit sama kan, meter juga, sesaran pun meter juga. Maka X ni adalah jadi sebagai dia punya sesaran lah untuk spring tu. Maksudnya berapa banyak dia panjang, berapa banyak dia pendek, dimampatkan. So kita nak kira berapa banyak tenaga yang diperlukan kan, iaitu kena kira kerja lah. So nak kira kerja, kena ada daya, kena ada sesaran. Sesaran kita kata dia punya pemanjangan lah, X tu. Tapi daya ni, macam mana nak dapat daya? Sebab dalam graf ni daya punyalah banyak nilai dia kan, ada banyak nilai daya dia.
Contohlah kalau kita nak panjangkan sampai berapa 1 meter contohnya. Tak boleh 1 meter, pelik sangat kan, 0.1 meter. So kita tarik spring tu, kita regang spring tu sampailah 0.1 meter. Kita guna berapa banyak pemberat nak jadikan dia, contohlah 60 Newton, 60, lebih kurang 6 gram, 6 kilogram ke. 60 Newton macam besar pula kan. Kita bubuh 5 cukup lah. 5 Newton. So 0.5 kilogram untuk memanjangkan spring tu sebanyak 0.1 meter, iaitu 10 cm. So macam mana, takkan kita nak ambil 5 darab dengan 0.1? Tak boleh lah, sebab sepanjang dia nak tarik jadi 5, nak tarik jadi 0.1 tu, kita bukan tarik terus jadi 0.1 kan, kita tarik sikit-sikit, lama-lama baru dia berhenti sampai kat 0.1. Maka ada banyak daya yang terlibat lah. So macam mana kita nak buat ni, kita ambil purata daya lah. Purata tu macam mana? So ambil 5 yang akhir, tambah yang awal. Awal sekali tak ada daya kan, kosong. Lepas tu kita bahagi 2, sebab purata kan bahagi 2 lah, ada 2 nilai. Lepas tu barulah kita darabkan dengan dia punya sesaran dia 0.1. So 5 bahagi 2 dapat 2.5. 2.5 darab 0.1, 2.5 darab 0.1, kita akan dapat 0.25. So unit dia macam mana pula unit dia? Kita bubuh warna biru lah. So unit dia, daya unit dia Newton kan. So sesaran unit dia meter, Newton meter. So Newton meter ni juga dikenali sebagai 0.25 Joule. Yang tu adalah kerja yang dilakukan, iaitu untuk meregangkan dan memampatkan spring. Setakat ni faham tak konsep ni? Konsep tenaga keupayaan kenyal ni. Based on calculation je lah. Saya tak tunjuk formula lagi. Ni baru calculation berdasarkan pengetahuan form 3 dululah. 0.25 Joule. Joule ni unit kerja dan unit tenaga sama. Sebab tenaga adalah kerja juga. Cuma tenaga ni benda yang disimpan lah kan. Keupayaan dia melakukan kerja. Maka macam mana kita nak buat formula? So formula dia macam ni lah. Kalau kita tengok daripada yang ada bahagi 2 ni, 5 ni F kan. So F tambah 0 bahagi 2 jadi F per 2 lah kan. So F per 2, so W sama dengan F per 2. S kita adalah X kan. So darab dengan X. So dia akan jadi 1 per 2 F X. So ni formula dia. So sekarang ni W kerja kan, tadi kita boleh namakan dia sebagai tenaga jugalah. Tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal EP. EP sama dengan 1 per 2 F X. Ni formula nombor 1. Formula sebab dia ada 2 formula. Ni formula nombor 1. Dah hampa pernah nampak dah 1 per 2 FX ni waktu form 3 juga. Cuma tak banyak lah disentuh sangat waktu form 3 tu. Just masuk pengiraan saja. Okey, formula yang kedua, yang tadi saya kata kegunaan pemalas spring tu kan. So kita gunalah balik hukum Hooks. Hukum Hooks kata apa? Yang F ni adalah K darab X kan. Kalau kita bawa X ke sini, F sama dengan K darab X. So kita masukkan F ni jadi K dengan X. Lepas tu darab dengan X lagi kan kat luar tu. So dia akan jadi 1 per 2 KX kuasa 2. So ni formula yang kedua. Formula yang kedua, ada 2 formula lah. 1 per 2 FX ni, satu lagi 1 per 2 KX. Yang dekat sini K dia tu yang saya cakap kena unit dia meter lah. NM negatif 1. Tak boleh NM cm, NCM negatif 1 tak boleh. Unit dia yang ni adalah NM negatif 1. Sebab kalau kita nak kira tenaga tadi, nampak tak? N dengan M baru boleh jadi Joule. Dia bukan N dengan cm. Itu bukan Joule lah. So kena tukar jadi unit SI. Kalau belum tukar lagi lah. Okey, faham formula tenaga keupayaan kenyal? Faham. Okey, tadi kita kata pemalas spring ni kecerunan graf. So kalau tenaga keupayaan kenyal ni macam mana pula nak kira daripada graf? Kita kira dia punya luas di bawah graf.
Luas dia. Sebab apa saya kata luas? Sebab dia darab. F darab dengan X. F darab dengan X kan. F darab dengan X. Darab tu luas. Tapi macam mana boleh ada 1/2 ni? 1/2 kan segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga kan 1/2 darab tapak darab tinggi. Maka tapak kita ni adalah X. Tinggi kita adalah F. Dapatlah 1/2 Fx balik. Okey, nampak tak? Luas tu bersamaan dengan formula 1/2 Fx tu. So, ingat untuk topik ni, kalau dia bagi graf, pemalas spring datang daripada kecerunan, tenaga keupayan kenyal datang daripada luas di bawah graf. Luas dia akan berbentuk segitiga sahaja. Bukan waktu kita form 4 dulu ada luas trapezium lah, luas segi empat lah. Yang tu untuk graf gerakan. Tapi untuk graf yang ni memang luas dia segitiga saja sebab dia berkadar terus. Dia memang akan straight line, akan membentuk segitiga lah luas dia tu. Okey. So, kita buat sikit latihan lah yang berkaitan dengan graf ni. So, latihan. So, kalau kita tengok soalan nombor 1 untuk A, pemalas spring tadi saya cakap kecerunan kan. So, kita kira lah kecerunan. So, pemalas spring K. Pemalas spring K ni adalah kecerunan. Maka kita ambil 8 tolak 4. Lepas tu yang bawah 0.20 tolak 0.10. Minit dia yang atas ni meter, yang ni meter. So kalau kita kira 8 tolak 4, 4. 0.2 tolak 0.1, 0.1. So 4 bahagi 0.1 dapat 40 meter -1. Dapat tak? Dapat. Okey, yang B pula kecerunan juga. Kecerunan sama dengan 8 tolak 4. 8 tolak 4 bahagi 0.1 tolak 0.05. Unit dia pun meter dengan meter. So kalau kita kira yang ni 80 -1. Dapat juga 80. So, dah habis dah lah cerita pemalas spring. Dia kira kecerunan lah. Tak semestinya ambil 8 dengan 4, ambil 4 dengan 0 pun boleh. Ataupun ambil 8 dengan 0 pun boleh. Sama. Nilai dia akan dapat sama. Okey, tenaga keupayan kenyal pula nombor 2 EP sama dengan luas di bawah graf. Tak payah guna formula pun sebab dia bagi graf, kita guna luas. So 1/2 darab tapak. Tapak kita sampai 0.1 je sebab soalan kata sampai 0.1. So tapak kita sampai 0.1 saja. So luas kita sampai takat ni sajalah. So 0.1 kita punya tapak. Kita punya tinggi kita lah 4. So kira dalam kalkulator 0.1 darab 4 bahagi 2, 0.2 joule. Dapat 0.2 joule. Dapat. Okey, yang B pun luas juga. Luas di bawah graf. So 1/2 kali ni sampai 0.1 kita sampai hujung sini lah. So luas kita sampai takat ni 0.1. Tinggi kita 8. Darab dengan 8. So, kita akan dapat 0.1 darab 8 bahagi 2, 0.4 joule. Okey, yang ni pun dapat juga 0.4 joule. Cikgu, Ya. kenapa tak ambil 0.05? Yang mana untuk B ke? Ya. Sebab soalan kata sampai 0.1. Sini soalan kata X sampai 0.1. So dua-dua kena 0.1. Okey. So tak boleh lah ambil 0.05, tak cukup. Dia kena sampai 0.1. Tak kisahlah luas dia besar ke kecil tu, tak kisahlah sebab kita nak kira tenaga untuk 0.1. Spring A dengan spring B macam mana. Okey, boleh? Kita nak compare A dengan B. Spring dia
A dia punya K dia 40. Yang B tadi K dia 80. Siapa lagi keras spring dia? Yang A ke yang B? Maksudnya keras ni susah lah, spring yang susah nak ditarik ataupun susah nak dimanfaatkan. Yang mana nampak lagi keras? 40. Bukan 40, 80 lagi keras. Sebab apa? Sebab untuk tarik 1 meter dia kena ada 80 Newton daya. Tu maksud dia. Kalau yang 40 ni untuk tarik 1 meter dia kena ada 40 daya. Sikit je daya dah boleh tarik 1 meter. Kalau yang B dia kena 80. Maksudnya 2 kali ganda daya dia. Maksudnya yang B ni keras lah. Sebab daya dia yang diperlukan besar. Faham konsep tu? Clear? Faham? Faham. Faham ha? So nombor yang besar untuk pemalas spring maksudnya dia punya kekerasan dia tu tinggi. Maksudnya spring tu sangat kuat lah. So tadi kita kata pemalas spring ni dapat daripada kecerunan. So kita boleh kata kecerunan tu tinggi kalau spring tu dia keras lah. So kalau kita compare dua jenis spring tu dalam satu graf yang sama, dia jadi macam ni. Satu graf landai sikit, satu graf lagi cerun. Yang ni graf B, yang ni graf A. So kalau kita compare kecerunan dua graf ni, yang B ni lagi keras lah sebab dia lagi cerun. Yang A ni lembut sikit. Maka dia kurang, pemalas spring dia nilai dia kurang lah. Kecerunan dia kurang. Okey, faham? Kalau kita nak buat dua graf dalam satu graf, kita compare kecerunan dia. Okey, boleh? So kalau kita dah reti nak buat kecerunan ni, ada pandai dah tengok daripada graf kecerunan siapa yang tinggi, kita boleh tengok faktor-faktor lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerunan graf tu ataupun pemalas spring tu. So faktor-faktor. Yang pertama bahan spring tu. Kalau dia bahan dia diperbuat daripada besi, maka dia lembut sikit. Tapi kalau bahan dia diperbuat daripada alloy, maka dia keras. Spring tu keras. So bahan memainkan peranan jugalah untuk pemalas spring. Okey, yang kedua adalah panjang spring. So dekat sini maksud dia, kalau spring tu satu pendek, satu lagi asal dia memang dah panjang dah. Maka siapa yang lembut? Yang pendek ke yang panjang ni? Ataupun nak cakap siapa yang senang dipanjangkan? Yang pendek ke yang panjang dah? Siap. A. Kalau dia pendek, dia kalau kita tarik, contohlah tarik 10 Newton kan, tarik, dia akan jadi, contohlah panjang dia sampai takat ni. Okey, yang tu adalah panjang baru dia kan. Tapi kalau B 10 Newton, dia akan jadi panjang sikit daripada A ni kan. So kalau kita compare dua-dua ni, kita tengok yang B ni lagi panjang daripada A. Maka B ni senang panjang lah, kita kata. Senang panjang daripada A. Walaupun dia punya orang kata apa, memang asal-asal dia dah panjang pun, tapi kita kena tengok beza sebenarnya. Beza yang akhir tolak yang awal asal dia tu. Maka beza dia pun masih lagi panjang daripada A. Kita kata A ni keras lah. So kalau spring tu pendek, dia keras sebab dia susah nak ditarik. Dia memang asal-asal dah pendek. So dia kalau nak dipanjangkan dia tu susah. Tapi kalau asal-asalnya dah memang panjang, kalau kita tambah daya sikit pun dia akan jadi lagi panjang. Maksudnya senang panjang yang panjang tu. So kita kata yang pendek keras. Bila dia keras, nilai pemalas spring dia tinggi lah. Nilai pemalas spring dia tinggi. K dia tinggi. Kalau dia panjang, asal dia tu panjang, bukan maksudnya dia dah tarik baru panjang tak. Dia memang asal-asal dah panjang lah. Maka dia lembut spring tu. Maka K dia rendah. Nilai pemalar K dia rendah. So kalau kita lukis graf untuk dua spring ni, so F and X meter, satu akan landai, satu lagi curam sikit kan.
So yang curam tu dapat dekat yang pendek tu A, yang landai tu dapat dekat B. So yang ni yang pendek, yang ni yang panjang. So spring yang pendek dia keras, spring yang panjang dia lembut. Okey, boleh? Faham? Faham. Okey. So nombor 3 pula, faktor apa lagi? Nombor 3 faktor dia adalah diameter. Diameter spring. So diameter tu maksudnya apa? Maksudnya kelebaran spring tu lah. Okey, satu kita buat yang sama macam A ni. Satu lagi kita buat dia sama panjang juga, cuma dia lagi lebar. Lagi lebar. Sama panjang dua-dua ni. Saya lukis tak nampak sama panjang kan, tapi sama panjang, cuma dia punya kelebaran dia tu. Yang ni halus, yang ni besar sikit spring dia. So ni kita kata ni A, ni spring A, yang ni spring B. Agak-agak yang mana keras? Ni lagi soalan senang lah sikit. Yang kecil ke yang besar ni ke yang keras? Spring B, cikgu. Spring B. Okey, spring B ni sebabkan dawai dia tu, kalau kita tengok lah kan, dawai, kalau kita kecilkan diameter lah kan, kalau kita kecilkan diameter, dawai yang digunakan untuk B ni lagi banyak daripada A. Dawai dia panjang lah maksudnya. So B ni lebih kurang sama lah macam dawai panjang, cuma dia lebar sikit. Tu je beza dia. Faham tak? Nampak tak? Kalau kita, orang kata apa, bagi sama balik macam A, saiz dia, cuma kita kekalkan bilangan bahan yang digunakan, maka spring ni akan jadi memanjang. Nampak tak kat situ? Faham tak dia punya imajinasi dia kat situ? Spring ni dia sebenarnya, walaupun kita kata panjang dia ni sama dengan A, kan, panjang asal dia pun sama, dan dia punya ketebalan pun sama, maksudnya spring dia tu sama lah, cuma yang beza dia spring ni lagi banyak digunakan untuk buat lagi besar kan. Nak bagi jadi lagi besar, bulatan besar tu kita kena guna panjang lah spring dia. Tapi kalau kita kecilkan balik bulatan ni, kita akan dapati dia punya panjang asal dia lagi banyak lah, lagi panjang lah daripada yang A tu, sebab kita tadi guna yang panjang lebih untuk buat bulatan lebih. Maka yang B ni sebenarnya diameter besar ni dia sama dengan case dia dengan diameter kecil tapi panjang. Sama lah. Maksudnya yang pendek ni, yang bukan pendek, yang kecil diameter dia ni, A ni lagi keras. So diameter kecil keras, maka K dia tinggi. Manakala diameter besar dia lembut, K dia rendah. Sebab kita punya logik kita tadi, benda dia sama, cuma dia guna lebih sikit panjang dia tu untuk buat bulat yang lebih. Tapi kalau bulat ni disamakan semula macam A, kita akan dapati yang lebih tu jadi dekat bawah-bawah ni kan. So dia akan jadi macam panjang lagi lah. Maksudnya dia ni spring panjang dia sebenarnya, cuma dipendekkan sebab kita buat bulatan dia lagi besar. Okey, faham? Draw graph, sketch graph pun sama je lah. Yang kecurunan tinggi ni untuk diameter kecil A. So ni diameter kecil. Kalau yang landai ni diameter besar. Yang landai tu maksudnya dia lembut lah, dia senang tarik, senang panjang. Okey, tu untuk diameter spring. Yang seterusnya adalah ketebalan wayar tu, dawai spring tu, dawai spring. Okey, ketebalan. So kita masih lagi guna yang A, sama je. Tapi yang B kita ni sama panjang, sama kecil juga, cuma dia lagi tebal. So kita lukis macam bowl sikit lah, dia lagi tebal. Sama panjang, sama lebar, cuma dia lagi tebal yang B ni. Okey, so siapa lagi keras? Yang tebal ke yang nipis ke? Tebal. Tebal, okey. So dawai yang tebal ni lagi keras. So kita kata dawai tebal keras, lepas tu pemalar dia tinggi. Dawai nipis lembut, lepas tu pemalar dia rendah. So kalau kita sketch graph,
Yang ni F, yang ni N, XM. So ada satu yang landai, satu yang curam. So yang curam tu dapat dekat D, dawai tebal. Yang landai tu dapat dekat A, dawai nipis sebab dia lembut. Okey, clear? Okey, so habis dah. Habis dah tajuk ni. So kita akan buat latihan lah. Sampai takat tu je, memang simple. So latihan pengiraan lah, latihan yang melibatkan pengiraan. Tapi sebelum tu kita nak demo sikit lah kan. Kalau sprint tu disusun secara siri ke selari ke yang menyebabkan apa, dia lagi tinggi ke lagi rendah pemalar dia. So yang A ni, kalau spring yang sama, spring A tu, tapi dia disambung secara siri, maksudnya berterusan macam ni lah. Spring dua-dua ni sama, cuma dia disambung secara bersiri. So kita ada pemberat kat bawah ni. So yang ni adalah W. Okey, so kalau kita nak tengok spring ni, apa efek dia kalau kita susun dia secara bersiri, kita gabung dia secara bersiri macam ni. Okey, so W ni F lah kan daya dia. Daya yang dikenakan untuk spring yang ni spring pertama, ni spring kedua. Untuk spring yang pertama, kita guna hukum Hooke tu kan, F sama dengan KX, maka X sama dengan F bahagi K kan, pemanjangan dia sebanyak X lah. Lepas tu, daya yang sama juga dikenakan ke atas spring yang atas ni. Masih sama sebab spring yang atas ni dia pegang daya yang bawah ni juga. Cuma nombor 2 ni pegang dulu. Tapi lepas nombor 2 dah habis dah dia punya pemanjangan dia, kita kena transfer pula daya tu ke nombor 1 sebab dia berterusan, dia bersiri kan. So yang ni pun X sama dengan F bahagi K juga. K sama sebab dua-dua spring yang sama, F pun sama, maka X pun samalah dua-dua ni. Maka kita akan nampak jumlah pemanjangan dia tu adalah 2X. X tambah X sama dengan 2X untuk keseluruhan. Kalau satu saja memang X saja. Tapi kita guna dua spring kan, so dia akan keseluruhan dia akan jadi 2X. Kalau kita dari 3 spring pula jadi 3X lah. 4 spring 4X. Okey, faham itu kalau dia bersiri. Pemanjangan dia tu kita tambah X dia. Bersiri tu maknanya dia bersambung ke cikgu? Dia bersambung. Dua spring yang sama. Bukan berbeza lah, spring yang sama. Maka panjang dia akan jadi sama lah kan. Satu spring kat bawah panjang dia contohlah 1 cm, yang atas pun 1 cm, maka jumlah dua-dua 2 cm. Kalau spring sama, panjang dia sama sebab pemalar dia sama. Tu je dia punya konsep dia. Pemalar spring dia ikut jenis spring. So kalau jenis spring sama, maka pemalar dia sama. Apa fungsi pemalar spring tu, K tu? Sebab kita nak tengok dia punya pemanjangan lah. Kalau kita kenakan daya 10, panjang dia 1 cm contohnya. Kalau spring tu lah untuk spring yang A tu. Maka kalau kita guna 2 kali A, maka panjang dia 1 spring 1 cm. Kalau 2 spring yang bersambung secara berterusan macam ni, bersiri lah kita panggil, maka 1 cm campur 1 cm jadilah 2 cm. Kalau 3 spring jadilah 3 cm. Sebab dia bersiri, dia bersambung-sambung. Okey, faham? Kalau dia selari tu macam mana? Selari tu kalau dia macam ni. Ni selari nama dia. Spring yang sama juga, nombor 1 dengan nombor 2 ni. Cuma dia susun sebelah-sebelah. Ini susun berterusan kan, sambung. Tapi ni susun sebelah-sebelah ni. So kita nama dia selari lah. Selari. So macam mana kita nak kira pemanjangan dia? Okey, daya yang dikenakan ni dikongsi oleh 2 spring. Maksudnya satu spring dapat setengah aja lah. Satu spring dapat setengah aja. So F sama dengan KX. X kita adalah F bahagi K kan. Tapi F kita ni setengah saja. Sebab untuk satu spring setengah aja F.
per K. Maka kita punya X pun setengah juga untuk 1. Yang 2 pun setengah juga, X per 2 juga. Cuma kita tak tambah lah sebab panjang dia pun sama kan, sama, orang kata apa, sama level. Ni pun X per 2, yang sebelah sini pun X per 2. Kita nak tambah apa sebab dua-dua belah sama. Tapi kalau dekat bawah ni jadi siri X per 2 juga contohlah kan. Kalau kita tambah lagi bawah spring, yang tu kena tambah lah sebab yang atas 1 per 2, yang bawah 1 per 2 kena tambah. Tapi kita bukan sambung secara bersiri, kita sambung secara sebelah-sebelah, iaitu selari lah nama dia kan. So selari tak payah tambah, kita bahagi 2. Tu maksudnya kalau selari kita kena bahagi 2 saja dia punya pemanjangan dia. Contoh kalau kita sambung 3 spring secara selari, 1, 2, lepas tu ada sebelah lagi 3, yang tu kena bahagi 3 lah pula. Lepas tu sambung lagi 4, bahagi 4. Tu konsep selari. Selari maksudnya kena bahagi. Kalau bersiri kita kena darab lah. Kira satu saja dulu spring, lepas tu darab berapa. Sama lah macam ni, kita kira dulu untuk satu spring, lepas tu bahagi ada berapa spring. Ok, so bersiri kita kena darab, selari kita kena bahagi bilangan spring. Yang ni darab bilangan spring. Ok, clear dengan selari. Okay, ya. Okay, untuk compare bersiri dengan selari kan, yang mana yang nampak keras, yang pendek lah, maksudnya panjang dia tu pendek, pemanjangan dia pendek. Yang mana pendek, A ke B? B lah kan, sebab dia bahagi 2, dia pendek. Maka kita kata siapa yang pendek dia keras. Maksudnya walaupun satu spring tu tak keras mana, tapi kalau kita sambung secara selari, maksudnya sebelah-sebelah, lama-lama spring ni jadi macam keras. Diibaratkan satu spring yang keras kalau kita gabungkan semua spring tu. Tetapi kalau kita sambung secara bersiri, panjang, dia ibarat dia ni spring lembut lah, sebab dia satu daya dikenakan, dia panjang dia sampai 3 kali ganda contohnya. Yang ni 2 kali ganda lah, 2 spring kan. Kalau 3 spring 3 kali ganda. Maka bersiri ni dia spring dia lembut lah. So bersiri dia efek dia tu K keseluruhan, pemalar keseluruhan dia kurang, yang ni pemalar keseluruhan dia tinggi. Tu beza dia. Ok, so kita tengok latihan. C, suatu spring dengan panjang asal dia 50 mm, L0 lah kalau panjang asal tu, L0, L0 sama dengan 50 mm. So 50 mm, lepas tu dia memanjang sebanyak 6 mm, yang tu X 6 mm. Apabila diregangkan oleh daya 12 Newton, F sama dengan 12 Newton. Suruh hitung pemalar spring. So pemalar spring K ataupun F sama dengan KX, ni hukum Hooke. K sama dengan F bahagi X. F kita 12, X kita 6. So akan dapat 2 Newton, tapi kali ni milimeter negatif 1. Okey, sebab apa saya kata boleh tinggal je milimeter, tak payah tukar meter, sebab kita tak guna pun soalan C ni untuk jawab soalan yang di bawah tu. Maka selamat lah, boleh tinggal dalam unit macam ni. Tetapi kalau lah C ni ada anak-anak, so kira tenaga lah apa lagi, yang tu memang confirm dah kena tukar meter. Milimeter ni kena tukar meter lah, 6 ni kena bahagi 1000, baru boleh guna jawapan yang tepat lah untuk K. Okey, boleh untuk soalan C? Ya, soalan C. Okey, boleh So ingat unit untuk pemalar spring tu hampa kena pay attention sikit lah, alert sikit, sebab kadang-kadang tu memang boleh je guna milimeter kalau dia tak ada anak soalan lah. Kalau dia ada anak soalan tu better tukar siap-siap 50 ke 6 lah kali ni kan, kita guna tu 6 tu jadi dalam meter siap-siap bahagi 1000 je. Okey, so yang D ni, yang pertama hitung tegangan setiap spring. Kita ada banyak lah spring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap satu tu kena hitung tegangan dia. So kita buat P dulu. Okey, untuk
Nah, spring ni dia punya pemalar dia ada bagi pemalar, tak ada pemalar. Maka kita kena kira je sendiri dulu. So tegangan ni maksudnya daya. Sebab kita dah belajar minggu lepas, tegangan ni daya, simbol dia T kan. Maka daya yang dikenakan dalam spring P, dia bersambung dengan Q. Q pula bersambung dengan 12. Maka P ni dapat 12 lah. 12 Newton. Q tu memang dapat 12 dah. Sebab dia bersambung dengan 12. Maka daya 12 ni tarik Q. Dan daya 12 ni juga tarik P. Sebanyak 12 Newton. R dengan S pula. R dengan S 12. Tapi dikongsi 2. Maksudnya 12 kena bahagi 2 lah. R dapat 6. S dapat 6. 6 Newton. S pun dapat 6 Newton. Sebab dia bahagi 2. Dia share. Yang ni tak share. Yang ni memang lepas Q dah tarik, P pula kena tarik Q yang dah tarik tu kan. Maka P pun kena tarik 12 juga. Tapi yang R dengan S ni sama-sama tarik 12. Maka 12 ni dibahagi 2. Okey, yang ni pula kita tengok daripada bawah. 12 ditarik oleh W. Maka W dapat 12. Tetapi 12 yang W tarik ni dibahagi kepada 3 pula. Maka yang TUV ni 12 bagi 3 lah. 4 satunya. So T dapat 4 Newton. U dapat 4 Newton. V dapat 4 Newton. Okey? Faham? Faham. Okey. So senang je. Kalau dia bersiri, sambung macam ni, memang sama je nilai dia 12, yang ni 12. Kalau dia selari, dia share. Kalau yang ni dia campur-campur ni, siri dengan selari, kita kira yang bawah dulu. Yang bawah ni satu je kan, maka dia dapat 12 dia. 12 semua dapat dekat dia, W ni. Tapi W punya 12 ni dibahagi kepada 3. Sebab dia selari kan, dibahagi kepada 3. So 4 salah satu, seorang-seorang dapat 4. Okey, habis dah tegangan. Pemanjangan. Okey, macam mana nak kira pemanjangan? Okey. So dekat atas tadi panjang dia kata 6 mm. Kalau daya dia 12 Newton kan. So pemanjangan yang ni 12 Newton. Maka P ni pun panjang dia 6 mm. Q pun panjang dia 6 mm lah. Sebab spring yang sama semua ni. R pula, R dia bahagi 2 kan 12. Maka panjang kita pun kena bahagi 2. 3 mm. S pun 3 mm. TUVW, W ni dapat 12 seorang dia. Maka dia 6 mm lah. Yang TUV ni bahagi 3 kan. So 6 bahagi 3 dapat 2 mm. Okey, Number 3, hitung pemanjangan sistem. Okey, pemanjangan sistem kita kena total lah. Kalau boleh total, ataupun kalau tak ada total, bahagi macam tadi lah kan. So yang P ni kita kata tadi panjang dia 6, yang Q panjang dia 6, maka jumlah dia 12. So kita kata yang ni sistem apa? Yang ni kita bagi nama A lah. A, yang ni B, yang ni C. Okey. So pemanjangan sistem A 6 campur 6 dapat 12 mm jumlah. Yang ni pula dia bahagi 2 kan. So 3 dengan 3. 3 dengan 3. Tapi sama level kan dua-dua. So tak payah tambah lah. B ni dapat memang 3 saja. 3 mm. Yang ni pula ni 2, yang ni 2, ni 2. Tapi yang bawah ni 6. So 2 campur 6 je lah. 2 campur 6 untuk C. C sama dengan 2 campur 6 dapat 8 mm. Okey, setakat ni clear untuk hitung pemanjangan sistem. Clear. Ya. Okey, nombor 4 pula, jumlah panjang susunan spring. Jumlah panjang tu maksudnya panjang asal campur pemanjangan. Macam itulah. So kita kira A dulu. A panjang asal dekat soalan kata berapa? 50 mm kan. Original dia 50. So
Untuk P 50, lepas tu dia memanjang sebanyak 6. Untuk Q pun panjang asal 50, lepas tu dia memanjang pun sebanyak 6. So jumlah berapa ni? 112 mm. Jumlah panjang semua sekali, dari atas sampai bawah ni. Semuanya 112 mm. B 3 saja kan. So satu spring 50 campur dengan 3, 53 saja. Yang C 50 dengan 50. So yang W dululah. Yang W ni 50 campur 6. Yang 3 spring ni 50 campur 2. 50 campur 2. So 108. Okay. Boleh? Boleh So tak ada formula yang complicated. Very simple saja. Yang tadi kita kira apa, FKX. So yang tu je lah, yang atas ni dia tak suruh kira tenaga, maka selamat kita. Okay, simple je, very simple. Cuma apa kena ingat lah, bersiri tu kita tambah, selari kita kena bahagi. Kalau dia bersiri dengan selari macam ni, gabung, kita kena tengok daripada bawah dulu. Lepas tu bedak sampai ke atas. Okay, so sampai takat tu je dulu untuk fizik. Very simple topik. Tak, orang kata apa, taklah complicated. Cuma kena hafal lah yang ni, faktor-faktor ni, siapa lagi keras, siapa lagi lembut ni. Kena hafal. Bahan tak payah sangat lah. Bahan tak payah tahu sangat bahan mana kuat, mana bahan mana yang lembut tu tak payah. Selalunya yang akan ditanya nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 lah. Lepas tu pengiraan kecerunan dengan pengiraan luas di bawah graf beserta unit dia. Lepas tu yang ni tadi saya dah cerita dah tadi. Hukum Hooke ni kena hafal dia punya maksud dia ni apa. Lepas tu kekenyalan ni pun, maksud kekenyalan ni. Okey, boleh setakat ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, so tak apalah, sampai takat tu je dulu.